各位弟兄姐妹，大家平安。 Shalom, saudara-saudari sekalian. 非常感谢主，我们可以来到主的面前，一起来敬拜他。 Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita boleh datang ke bait Tuhan menyembah Dia. 思想上帝的话语之前，让我们一起来祷告。 Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 亲爱的父神，我们把这一段的时间恭敬交在你的手中， Bapa surgawi yang kekasih, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. 求你对我们每一个人说话， Kami mohon Tuhan berbicara kepada setiap kami. 也是安静我们的心， Tenangkan hati kami, 让我们有聆听的耳朵、受教的心， sehingga kami ada telinga dan hati yang mau mendengar. 能够在你的话语里面成长。 Boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. 求你接近你两位卑微的仆人， Tuhan urapi, sucikan kedua hamba-Mu yang hina dina ini. 我们求圣灵在我们当中来工作。 Kami mohon Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. 求你垂听我们祷告， Tuhan kiranya dengarlah doa kami. 奉了耶稣基督圣名求， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 各位弟兄姐妹，我们大家打开约翰福音第12章， Saudara sekalian, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 12. 我们要看第1节到第8节。 Kita akan melihat dari ayat pertama sampai ayat ke-8. 我要用中文看到第3节，然后接下去把 Rudy 帮我们用印尼文念到第8节。约翰福音第12章从第1节到第8节。 我用印尼文念到第3节，圣经这里告诉我们，逾越节前6日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉撒路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备宴席，马大侍候，拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。玛利亚就拿着一瓶极贵的真拿大香膏。 抹在耶稣的脚，又用自己的头发去擦，屋里就满了膏的香气。 Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak darwastu yang tidak dijual, yang ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. 我们读经到此。 Membaca firman Tuhan sampai di sini. 各位弟兄姐妹，主耶稣在十字架的受难， Saudara sekalian, kesengsaraan Tuhan Yesus di atas kayu salib 已经成就了他救赎的大功。 sudah menggenapkan karya keselamatan Dia. 如果耶稣基督没有在十字架受难受死的话， Jikalau Tuhan Yesus tidak sengsara, tidak menderita dan tidak mati di atas kayu salib, 我们都仍然活在罪恶里面。 kita tetap hidup di dalam dosa. 我们在罪恶里面受苦，而且会沉沦的。 Kita menderita dan binasa di dalam dosa. 如果耶稣没有为我们在十字架受苦的话， Jikalau Tuhan tidak karena kita menderita di atas kayu salib, 我们活在这个世界是没有盼望的生活。 maka kita hidup di dalam dunia ini adalah hidup yang tidak ada pengharapan. 不可能得着天堂而来那一种的平安和喜乐。 Tidak mungkin mendapatkan sukacita, damai sejahtera dari surga. 而且圣经说，我们是上帝的地人，因为我们活在罪恶里面。 Dan kita semua hidup di dalam dosa, kita adalah musuh, seteru dari Allah. 但是我们感谢上帝， Tetapi bersyukur kepada Tuhan,
这个是上帝的大恩和上帝的大爱。 Ini adalah cinta kasih Tuhan yang besar dan kasih karunia Tuhan yang besar. 他愿意为我们死在十字架上， Dia rela mati demi kita di atas kayu salib. 他愿意他流出他没有罪的宝血， Dia rela mengeluarkan darah yang tidak berdosa itu, 让我们能够从罪恶里面得着自由， sehingga kita boleh bebas dari segala dosa, 让我们能够成为上帝的儿女， sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah, 让我们能够得着永远在天家那一种那么荣耀的生命， sehingga kita memiliki nilai harga yang berharga di atas surga, 而且我们生命有方向， dan hidup kita ada arahnya, 我们的生命有目的， dan kehidupan kita ada tujuannya. 为了天国而活， Kita hidup demi surga, 为了这个永远价值的生命而活。 demi nilai yang kekal kita hidup. 因为耶稣曾经为我们死在十字架上， Karena Tuhan Yesus pernah mati di atas kayu salib demi kita semua. 再过2个礼拜，我们要纪念耶稣基督的受难。 2 minggu lagi kita akan mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus. 当我们要纪念耶稣的受难的时候， Waktu kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus, 我们是带着怎么样的心态来纪念耶稣的受难呢？ dengan sikap hati yang bagaimana kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus itu? 是否我们仍然还是活在罪恶里面呢？ Apakah kita tetap masih hidup di dalam dosa? 或者我们按照上帝的心意而活呢？ Atau kita hidup menurut kehendak Tuhan? 在越南征战的时候， Di dalam perang Vietnam, 美国寄了很多的兵丁进入战场， Amerika mengutus banyak tentara masuk ke dalam medan perang. 其中一个非常聪明的年轻人， Salah satu seorang pemuda yang sangat pintar, 因为他要参加这个军队， karena dia mau ikut militer ini, 他就被派到越南的战争那边去。 dia diutus ke medan perang di Vietnam. 他带领一个小军队来面对这个越南的兵丁。 Dia memimpin sekelompok tentara yang kecil untuk menghadapi tentara yang ada di Vietnam. 有一天，他的军队就是他带那个小队在路途当中 Satu hari di dalam perjalanan 他一队他的小军队跟他一起， dan bersama dengan rombongan yang dia pimpin, 他就面对越南的这个兵队在前面那边， dia menghadapi tentara yang dari Vietnam 所以他在危险当中 di dalam bahaya. 应该怎么办呢？ Harus bagaimana? 然后他就吩咐所有的兵丁从车上下来， Dia pesan kepada para prajuritnya turun dari mobil 然后跑到那个河边那边， sampai pergi ke tepi sungai, 隐藏在草木那边，让越南的兵队看不到我们。 sembunyi di semak-semak sehingga tentara dari Vietnam tidak melihat mereka. 所以大家就下去落在这个河旁边，这个那边驮着，让越南的兵跑过去。 Mereka turun dan sembunyi di parit-parit di tepi sungai sehingga tentara dari Vietnam bisa melewatinya. 真的那个越南的兵丁从另一方面大概过去了， Benar, dan tentara Vietnam itu sudah pergi. 然后大家就起来。 Nah, mereka bangkit. 当他车要再跑的时候， Waktu mereka mau berjalan lagi, 那个就是那一个年轻人，他就算一下他的兵队到底他的人齐或者不齐。 dan tentara itu, anak muda itu menghitung apakah orang dia komplit jumlahnya. 人来少了一个， Oh, kurang satu. 他就下去找。 Dia turun mencari. 当他要下去的时候， Waktu dia turun, 他的朋友说：“你不要下去， temannya bilang jangan turun. 这个是危险的地方。” Ini bahaya. 但是他想到有一个他的这个下面的人不上来，他一定要下去， Dia pikir anak buahnya hilang satu, dia harus turun 所以 cari. 他真的下去。 Dia turun. 当他那边找的时候， Waktu dia mencari, 真的找到那个人， menemukan orang itu. 然后当他要把他拉起来的时候呢 Waktu，dia mau menarik dia, 那个越南的兵就打他，用开枪， maka dari tentara Vietnam menembak mereka. 然后这个队长就死在那边， Dan ketua ini, anak muda ini mati di sana. 然后这一些另外的兵丁就跑掉了， Dan anak buahnya tentara yang lain melarikan diri. 然后这个消息传到他的父
父母亲， Berita ini sampai ke telinga orang tuanya. 他们非常难过。 Mereka sedih. 那么好的孩子， Anak yang baik, 有前途的孩子， ada harapan, 聪明的孩子， anak yang pintar, 已经死在战场。 mati di medan peperangan. 虽然死在战场， Sekalipun mati di sana, 但是他们父母的心得到一点安慰， tetapi hati orang tua mendapat penghiburan 因为他救了一个另外的朋友， karena dia telah menyelamatkan satu teman yang lain. 他也是为国家奋斗来这个来了个面对这个战争。 Karena dia berjuang demi negara di dalam peperangan ini. 战争结束了， Setelah selesai peperangan, 所有的美国兵丁就撤回来， semua tentara dari Amerika pulang. 然后那个年轻人的父母呢， Orang tua dari anak muda ini 他就邀请那一个年轻人被他孩子救赎来的，让他来他的家看一看这个人是怎么样的人。 dia memanggil prajurit yang pernah diselamatkan oleh anaknya datang menghadap dia. Dia mau lihat bagaimana orang ini. 他们约定6点下午， Mereka berjanji jam 6 sore. 但是6点下午还没有来， Tapi sampai jam 6 sore belum datang. 7点还没有来， Jam 7 belum datang. 8点那个人才跑出来。 Jam 8 baru datang. 但是这个人跑到他那个年轻人父母的面前， Tetapi orang ini datang ke hadapan orang tua dari anak ini 是在醉酒当中， dalam mabuk. 他的手是拿了这个酒的瓶在那边喝， Di tangannya masih ada botol alkohol, masih minum di sana. 衣服也是乱七八糟。 Dan bajunya compang-camping. 当他那个年轻人的父看到这个人这样子的时候， Orang tua dari anak muda ini melihat dia demikian rupanya 他的心里非常的难过。 dan sangat sedih sekali. 他说：“如果我的孩子知道你以后的生活是如此的话， Jikalau anak saya tahu kehidupan kamu demikian rupa, 可能当时他不要把你救出来。” mungkin hari itu pun dia tidak mau selamatkan kamu. 各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 主耶稣已经为我们死在十字架上。 Tuhan Yesus sudah mati demi kita di atas kayu salib. 今天我们的生活如何呢？ Hari ini kehidupan kita bagaimana? 是否我们还是活在罪恶里面？ Apakah kita masih hidup di dalam dosa? 如果我们还是活在罪恶里面， Jikalau kita masih hidup di dalam dosa, 保罗说，我们就好像把基督耶稣在第二次钉在十字架上。 Paulus berkata, kita seperti memantikkan Yesus di atas kayu salib kedua kali. 我们谦卑来到主的面前， Kita rendah hati datang ke hadapan Tuhan. 求主给我们力量， Mohon Tuhan memberikan kekuatan. 活在上帝的心意当中， Hidup di dalam kehendak Tuhan. 对耶稣的牺牲有一个正面的反应。 Demi kerelaan dan korban dari Tuhan Yesus, kita memberikan respon yang positif. 我们今天从这个圣经一个很有名的人物来学习， Hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang terkenal untuk belajar 就是 bersama-sama, 玛利亚， yaitu Maria. 她是拉撒路跟马大的这个姐妹。 Dia adalah saudara dari Lazarus dan Marta. 刚才我们看了约翰福音第12章， Tadi kita sudah membaca Yohanes pasal 12, 讲到6天之前还没有逾越节的时候， menyampaikan bahwa sebelum Paskah 6 hari, 耶稣到一个地方名叫伯大尼， Yesus ke satu tempat namanya Betania. 有人给他预备宴席， Ada orang mempersiapkan perjamuan 然后马大在那边侍奉， dan Marta melayani dia. 拉撒路也是一起那边吃饭。 Lazarus bersama-sama makan bersama. 在这个宴席当中发生了一个很重要的事情， Di dalam perjamuan ini terjadilah satu hal yang sangat penting. 玛利亚把那个贵的香膏把它打破了， Si Maria telah memecahkan minyak narwastu itu 倒在耶稣的脚上， dan menyiramkan di bawah kaki 然 Tuhan 后用 Yesus. 他的头发擦着耶稣的脚。 Dan dengan rambutnya menyeka kaki Tuhan 在 Yesus. 那个时候，玛利亚就是高抹耶稣， Pada saat itu Maria dia mengurapi Yesus. 要宣告耶稣愿意为我们钉死在十字架上。 Memproklamasikan bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita di atas kayu salib. 当这个犹大看到这个事情的时候， Waktu Yudas melihat hal ini, 他就责备这个玛利亚， dia menegur Maria. 他说：“玛利亚，你为什么这样浪费？ Kenapa boros begitu? 这个香膏油可以卖这个
30个这个银子，他说 Dan minyak narwastu ini bisa dijual 300 dinar. 这个是一笔很大的钱， Satu uang yang nilainya besar. 我们可以周济穷人。 Kita bisa menolong orang miskin. 你为什么这样做呢？ Mengapa demikian engkau lakukan? 当犹大讲这个话的时候， Waktu Yudas berbicara demikian, 他不是真心讲的， dia bukan berkata dengan hati yang benar. 他不是用公义真理来讲这个话， Bukan dengan kebenaran, hati yang jujur berkata demikian. 但是他的心是非常的诡诈 Tetapi dia sangat licik. 圣经说他是一个贼， Alkitab berkatakan dia adalah seorang maling. 而且他的心是有魔鬼撒旦在捆绑当中， Karena hati dia dibelenggu oleh iblis. 所以他要使用这个钱。 Oleh sebab itu dia mau mempergunakan uang ini. 但是主耶稣说 Tapi Tuhan Yesus berkata, 犹大，你不要太多讲话， Yudas jangan banyak bicara. 这跟玛利亚所做的事情 Apa yang dilakukan oleh Maria 是为了纪念我有一天要安葬死在十字架所做的。 untuk memperingati saya satu hari akan dikubur karena saya mati di atas kayu salib. 所以玛利亚恩膏耶稣 Maria mengurapi Yesus, 是一种的宣告， satu proklamasi. 耶稣愿意为我们死在十字架上， Yesus mau mati bagi kita di atas kayu salib. 而且他是世界的救主。 Bahkan dia adalah juru selamat dunia. 从玛利亚恩膏耶稣的事情里面， Dari peristiwa Maria mengurapi Yesus, 我们学习到几个很重要的功课。 kita belajar dapatkan beberapa pelajaran yang sangat penting. 第一点， Yang pertama, 玛利亚恩膏耶稣 Maria mengurapi Yesus 是一种真爱、高度的爱的行动。 yaitu tindakan yang penuh dengan kasih yang murni. 第三节那边告诉我们 Di，dalam ayat 3 mengatakan, 玛利亚拿这一瓶极贵的真拿大香膏， Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang sangat mahal 倒在耶稣的脚前， dan menuangkan di bawah kaki Tuhan Yesus. 然后用头发去擦它。 Dan dengan rambutnya dia menyekanya. 有人说这个是很贵的香膏， Ada yang mengatakan satu minyak narwastu yang sangat mahal 是一个工人在一年里面的工价才买得到的。 adalah upah seorang hamba di dalam 1 tahun yang uangnya baru bisa beli. 玛利亚愿意把它摆上， Maria mempersembahkan 这个是一个很伟大爱的行动， satu tindakan yang sangat besar, 也是很诚实的行动。 juga satu tindakan yang sangat jujur. 为什么玛利亚能够这样做呢？ Mengapa Maria dapat melakukannya? 因为她曾经体会到耶稣基督的大爱。 Karena dia pernah mengalami cinta kasih yang besar dari Tuhan Yesus. 圣经告诉我们，耶稣爱这个家庭， Tuhan Yesus mengasihi keluarga ini di 无 dalam 论 Alkitab. 马大、玛利亚、拉撒路，耶稣都真的爱他们。 Baik Marta, baik Lazarus dan Marta itu Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh hati mengasihi mereka. 耶稣曾经使拉撒路在死亡当中叫他起来，复活过来。 Tuhan Yesus pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati. 当玛利亚看到这个事情的时候， Waktu Maria melihat peristiwa yang demikian, 她知道耶稣不是一般的人， dia mengetahui bahwa Yesus bukanlah orang yang biasa. 他是上帝， Dia adalah Tuhan, 他是主， dia adalah Allah, 他是全能的神， dia adalah Tuhan yang maha kuasa, 他是充满爱的神， dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, 他真爱我们的上帝。 dia adalah Tuhan yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. 当玛利亚这样深度认识耶稣的时候， Waktu Maria dengan dalam mengenal Tuhan Yesus, 在他的心里就发出一种真诚的爱，真的爱耶稣。 maka hatinya mengutarakan satu kasih yang sangat benar, sangat jujur untuk mengasihi Tuhan Yesus. 让他能够把最好、最贵的这个香油摆在耶稣的面前。 Sehingga dia bisa dengan minyak narwastu yang paling bagus, yang paling mahal ke hadapan Tuhan Yesus. 有一种的解经书，解经书 buku commentary satu komentari, 啊，它的名就是 Pulpit Commentary。 komentari. 他这样说： Dia mengatakan, 一个心如果有爱的话， satu hati jikalau ada kasih, 他没有算到一些东西
Dia 太 tidak, 过的贵重，如果要献给耶 jikalau 稣， dia mau mempersembahkan kepada Tuhan Yesus, dia tidak menghitung bahwa barang itu begitu mahal. 意思说这个真的爱， Dan itu adalah kasih yang sejati. 比一切世界所有的东西都是更宝贝。 Lebih berharga daripada benda-benda di atas dunia ini. 当你有了这种的爱， Jikalau kita memiliki kasih yang demikian, 你就愿意把最好、最贵重的献给耶稣。 maka kita rela mempersembahkan barang yang paling baik kepada Tuhan. 因为这个爱比一切的更宝贝。 Karena kasih ini lebih berharga dari segala sesuatu. 玛利亚也是如此。 Maria juga demikian. 当她有这种真诚的爱的时候， Waktu dia memiliki hati yang sejati ini, 她就能够把这个最好的东西献给耶稣。 maka dia bisa mempersembahkan hal yang terbaik kepada Tuhan Yesus. 今天你我都在主的大爱里面， Hari ini engkau dan saya ada di dalam cinta kasih Tuhan yang agung itu. 你也是经历到主的爱。 Engkau juga telah mengalami kasih Tuhan. 我相信主的爱也是有在你的心里，有在我的心里。 Saya percaya cinta kasih Tuhan ada di hati Anda dan hati saya. 那我们怎么样来回应上帝为我们死在十字架上呢？ Bagaimana kita meresponi Tuhan Yesus mati demi kita di atas kayu salib? 有一种这个世界宣教很有名的这个宣教这个会，名叫 WEC。 Satu badan misi yang terkenal yaitu WEC. 他曾经有这样的这个口号在这样说， Pernah ada satu slogan yang demikian. 他说耶稣基督是上帝的儿子， Dia mengatakan Tuhan Yesus adalah anak Allah, 也是为我们死了， yaitu telah mati bagi kita. 因为他为我们而死。 Karena dia mati bagi kita, 所以我们要把最好最大的献给耶稣。 oleh sebab itu kita harus mempersembahkan yang paling baik, yang paling besar kepada Tuhan. 这种宣教机构是一个很庞大的宣教机构， Satu badan misi yang sangat besar. 有大概1480个宣教士在里面。 Ada 1.400 sekian missionary di dalamnya. 他在76个国家那边工作， Mereka bekerja di 76 negara. 把福音传到这个大概100种的种族还没有听到福音的种族，把福音传给他们。 Memberitakan Injil keselamatan kepada 1000 suku yang belum pernah mendengar firman Tuhan. 他们愿意这样做， Mereka mau melakukan demikian 因为他们曾经经历到耶稣救赎的大能。 karena mereka pernah mengalami kebesaran dari kebangkitan Tuhan Yesus. 因为他们心中有这一种的真爱，所以他们愿意摆上。 Karena di hati mereka ada cinta kasih yang sejati, oleh sebab itu mereka mau mengorbankan diri. 有一个假经家名叫 William Barclay， 他这样说。 Seorang peneliti firman Tuhan yaitu William Barclay mengatakan, 他说，一个真正的爱， dia mengatakan satu kasih yang sejati, 是不是很计较、很速算的爱？ apakah kasih itu sangat berhitungan? 这个真爱， Kasih yang sejati, 他愿意把最好的献上， dia rela mempersembahkan yang terbaik. 然后唯一他后悔的， Yang membuat dia satu-satunya untuk menyesalkan diri, 就是他没有办法把更多、更好的献给上帝。 yaitu dia tidak berjaya mempersembahkan yang terbaik, yang lebih banyak, yang baik-baik kepada Tuhan. 今天我们来到主的面前， Hari ini kita datang ke hadapan Tuhan, 我们审查我们的心灵， kita menyelidiki hati kita. 有没有我们真的爱上帝？ Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? 我们怎么样衡量我们的爱呢？ Bagaimana kita melihat menyimbangi kasih kita? 好像这个 William Barclay 告诉我们的， Seperti yang dikatakan oleh William Barclay, 如果我们的心一直有一种的感动，我还没有把更好的献给上帝。 jikalau di hati kita ada satu gerakan yang terus memikirkan, saya belum mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. 我们一直为这个事情挣扎懊悔，我还没有把更好的献给上帝 Kita，terus memikirkan kita belum memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 就证明上帝的真爱、庞大的爱在你的心中引导感动你。 Menyatakan benar ada cinta kasih Tuhan yang sejati menggerakkan kita.
让我们愿意把最好的献给主。 Biarlah kita mau mempersembahkan yang terindah, yang terbaik kepada Tuhan. 今天如果上帝对你说， Jika hari ini Tuhan berkata kepada kita, 每一天里面我要你1个小时与我交通，看我的话语，你愿意不愿意？ setiap hari 1 jam saja saya minta engkau boleh berkomunikasi saya, meditasi, apakah Anda mau? 第二方面， Sisi kedua, 如果上帝对我说，我要你的力量， jikalau Tuhan berkata, saya mau tenagamu, 让你侍奉我， biar engkau boleh melayani saya 无论在教会里面， dimanapun engkau, 无论在宣教的工作， di gereja maupun di bidang misi, 对社会传讲我的大爱， dan dengan masyarakat 我需要你的力量， memberikan Injil saya perlu kekuatanmu, 我需要你的聪明智慧。 saya perlu hikmat pintarmu. 你怎么样回答？ Bagaimana kita meresponinya? 如果今天上帝对你说， Jikalau hari ini Tuhan berkata kepada kita, 我要你把11奉献，把你的钱财归回上帝的家。 saya mau Anda mempersembahkan 10% dari pendapat kamu untuk kembalikan ke rumah 你 Tuhan. 怎么样回答上帝的 Bagaimana 呼 respon 召？ Anda kepada panggilan Tuhan ini? 或者上帝这样说： Atau Tuhan berkata, 我要你的心， saya mau hati kamu, 我要圣灵掌管你的心， saya mau Roh Kudus memimpin 我要 hidupmu, 我的话语来掌管你的心。 saya mau firman saya untuk menguasai hatimu. 你怎么样回答上帝？ Bagaimana respon kita? 或者上帝这样对你说： Atau Tuhan pernah berkata, 我要你这个人 saya mau Anda 全时间来侍奉我， melayani saya sepenuh waktu. 或者我要你的孩子， Saya mau anakmu 或 atau 者我要你的孙子 atau cucumu 来侍奉我。 untuk melayani saya. 你怎么样回答上帝呢？ Bagaimana kita meresponi Tuhan? 各位弟兄姐妹， Saudara kekasih, 你的回答 respon Anda 就是表明你对上帝爱的程度。 ya menyatakan mutu, kualitas dari hati sejati itu. 如果你很恳切说主啊，我愿意的话， Jikalau Anda berkata Tuhan saya mau, 就证明在你的心中有一种渴慕的爱，愿意服侍上帝的爱。 membuktikan hati Anda ada kasih yang sejati untuk mau melayani Tuhan. 如果你很难回答的话， Jikalau kita susah menjawab, 我们要求上帝把真爱加在我们的心里。 mohon Tuhan memberikan, menambahkan kasih sejati ke dalam hati kita. 第二方面， Sisi yang kedua, 玛利亚告莫耶稣 Maria mengurapi Yesus, 是一种委身的行动。 satu tindakan dedikasi. 玛利亚不是愿意把贵重的香膏献给主耶稣基督， Bukan saja Maria mempersembahkan kepada Tuhan satu minyak dawastu yang sangat mahal, 但是她也是愿意把她的生命，就的身体也是献给主耶稣基督。 tetapi dia mau rela hidupnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. 所以刚才圣经告诉我们， Tadi firman Tuhan mengatakan, 玛利亚不是单单把香膏倒在耶稣的脚前， Maria bukan saja menuangkan minyak dawastu di kaki Tuhan Yesus, 但是也是用她的头发擦耶稣的脚。 tetapi dengan rambutnya dia menyekah kaki Yesus. 什么意思？用她的头发擦耶稣的脚呢？ Artinya apa? Dengan rambutnya menyekah kaki Yesus, 愿意全然的委身， mau untuk berkomitmen, berdedikasi 全身的摆上给上帝，来侍奉上帝。 sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk melayani Tuhan. 如果我们了解当时的背景的话， Jikalau kita mengetahui latar belakang pada saat itu, 对一个女人，这个头发是非常的重要。 bagi seorang perempuan rambut itu sangat-sangat penting. 今天也是非常的重要。 Hari ini juga penting ya. 虽然在pandemic的时候， Sekalipun di dalam masa pandemi, 我们每一个人都要把我们的头发梳好，我们才能够出门。 kita tiap kali kalau mau keluar pasti sisir rambut dengan rapi. 什么人今天来教会没有梳发头发的举手？ Siapa yang tidak sisir rambut hari ini? Silakan angkat tangan. 我们不梳头发，我们不敢看人，是不是？ Kita tidak sisir rambut, kita tidak berani melihat orang. 今天也是很重要， Hari ini pun penting. 当时是更重要的。 Waktu itu sangat lebih penting. 如果一个女人的头发乱七八糟的话， Jikalau rambut seseorang perempuan itu semrawut, 她就被以为是不正当的女人。 maka dia dianggap seorang yang tidak benar. 何况把头发插在男人的脚上，
apalagi dengan rambut menyeka di kaki anak laki-laki seorang pria. 这个是一般人一定做不到的。 Susah dilakukan oleh sebagian orang. 但是玛利亚可以做， Waktu itu Maria sudah melakukannya 因为她把她的生命交给上帝， karena dia telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. 她愿意真心来侍奉上帝。 Dia mau melayani Tuhan dengan sungguh hati. 为什么玛利亚愿意把头发插在耶稣的脚上呢？ Mengapa Maria mau menyeka kaki Yesus dengan rambutnya? 因为她知道这一个人，这一位是主，是全能的上帝， Karena dia mengetahui ini adalah Tuhan, Tuhan yang maha kuasa. 他是救主，他是充满慈爱的主。 Dia adalah Tuhan juru selamat yang penuh dengan kasih. 我侍奉他一定不错的。 Saya melayani dia pasti tidak salah. 世界一切所有的，没有比耶稣更宝贝。 Di dalam dunia tidak ada satu yang lebih berharga daripada Tuhan Yesus. 我得着耶稣基督， Saya mendapat Tuhan Yesus, 得着了一切， mendapat semuanya. 一切都可以被看为成为粪土，在这个世界。 Semuanya di dalam dunia ini itu adalah Sampah. sampah. 当我们认识耶稣的时候， Waktu kita melihat Tuhan Yesus, 他比一切更宝贝， dia lebih berharga daripada segala sesuatu. 他比一切更荣耀， Lebih mulia, 他比一切更有价值。 lebih berharga. 所以我们就愿意把生命投入在耶稣的身上。 Oleh sebab itu kita menyerahkan seluruh hidup kita ke tubuhnya Tuhan 玛 Yesus. 利亚就勇敢着把头发打开来擦耶稣的脚， Maka dengan berani Maria dengan rambutnya menyeka kaki Tuhan Yesus. 愿意为耶稣基督为神， Mau berdedikasi 因 kepada 为 Tuhan 他知 Yesus. 道耶稣是上帝救主全能的主。 Karena dia mengetahui Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang kuasa. 今天你对耶稣的态度如何呢？ Hari ini sikap Anda kepada Tuhan Yesus bagaimana? 是否你真的认识他是救主吗？ Apakah Anda sungguh-sungguh mengenal dia adalah Juru Selamat? 是否你真的认识他是全能的主吗？ Apakah Anda mengetahui dia adalah seorang Tuhan yang maha kuasa? 是否你真的知道在他里面有生命的宝贝，他比一切更重要、更宝贝吗？ Apakah engkau mengetahui hari ini dia lebih berharga daripada segala sesuatu di dalam dunia ini? 如果你有这样的了解的话， Jikalau kita menyelami semua ini, 你一定愿意把生命摆上。 kita pasti mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. 当我们看宣教士的历史的时候， Jikalau kita melihat riwayat sejarah dari misi, 有很多伟大的人， banyak tokoh-tokoh yang terkenal, 他愿意把他的生命献给上帝。 mereka rela mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. 这一些宣教士 Orang-orang missionary ini 不是笨子，不是没有头脑的人， bukan orang yang tidak punya pikiran atau orang yang bodoh, 不是没有钱，不是没有地位的人， atau mereka tidak ada kedudukan, tidak ada uang. 他们是很聪明的人， Mereka orang pintar, 他们有钱有地位的人， mereka ada kedudukan, ada uang, 但是他们放下一切， tapi mereka meletakkan semuanya, 宣传耶稣基督的福音。 memberitakan Injil Tuhan Yesus. 为什么这样做呢？ Mengapa melakukan demikian? 因为他知道耶稣比一切更宝贝。 Karena dia mengetahui bahwa Yesus lebih berharga dari segalanya. 侍奉耶稣 Melayani Tuhan Yesus 是一个真的有价值生命的道路， satu perjalanan hidup yang sangat berarti. 所以他愿意完全的摆上。 Oleh sebab itu mereka rela menyerahkan semuanya, 他到了另外的国家， pergi ke negara lain, 他到了另外一个文化， pergi ke satu budaya yang lain. 虽然面对很多的艰难， Sekali banyak kesulitan yang mereka 他愿 temui, 意为神摆上， mereka rela komitmen dan dedikasi mempersembahkan diri 为了侍奉耶稣， untuk melayani Tuhan Yesus. 因为他知道耶稣是救主， Karena mereka mengetahui Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. 他是爱我们的主， Dia Tuhan yang mengasihi kita. 他是全能的主。 Dia Tuhan yang maha kuasa. 各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 你对耶稣的牺牲如何的反应？ pengorbanan Anda kepada Tuhan ada responnya bagaimana? 是否你愿意把自己摆上吗？ Apakah Anda mau menyerahkan diri kepada Tuhan? 如果你不愿意的话， Jika Anda tidak mau, 你会浪费你的生命。 engkau menyia-nyiakan hidupmu. 但是如果你明白耶稣里面这个珍宝、这个真义的话， Jikalau Anda mengetahui makna yang sejati ini, 那你就愿意摆上来跟随耶稣。 Anda rela menyerahkan semuanya untuk ikut Tuhan 因为 Yesus. 侍奉耶稣 Karena melayani Tuhan Yesus 是走天路的道路， adalah jalan menuju ke surga. 是做这个永生有价值的道路。 Dan jalan yang berharga
dan bernilai. 所以玛利亚愿意摆上， Maria rela mempersembahkannya. 让我们学习玛利亚。 Biarlah kita boleh belajar seperti Maria. 你和我 Anda dan saya 已经被主救过来了， sudah diselamatkan oleh Tuhan, 已经在上帝的恩典里面， sudah ada di dalam anugerah Tuhan, 已经在福音的真理里面， sudah di dalam Injil kebenaran Tuhan. 让我们真的为福音而活。 Biarlah kita boleh hidup demi Injil. 最后的一点， Satu lagi yang terakhir, 玛利亚高莫耶稣 Maria mengurapi Tuhan Yesus, 是一种宣告的这个行动。 satu tindakan proklamasi. 主耶稣这样说， Tuhan Yesus berkata, 玛利亚这样做是为了我的安葬所做的， karena Maria melakukan ini karena untuk persiapan penguburan saya. 就是一种的宣布， Satu tindakan, satu proklamasi. 耶稣是我们的救主， Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. 他为我们而死， Dia mati demi kita. 他是全能的主。 Dia Tuhan yang maha kuasa. 所以玛利亚愿意高摸耶稣的脚， Oleh sebab itu Maria dia mau untuk mengurapi kaki Yesus. 一种宣布耶稣的救恩、耶稣的大爱。 Satu proklamasi untuk kasih Tuhan, keselamatan Tuhan. 意思说，在玛利亚的生命里面， Dalam arti kata, di dalam hidup Maria 有一种这个宣教的使命， ada satu visi dari misi, 就是要把耶稣基督宣告传讲出来。 yaitu mau memproklamasikan Tuhan Yesus kepada orang lain. 今天我们是上帝的儿女， Hari ini kita adalah anak-anak Tuhan. 使徒保罗这样说： Rasul Paulus mengatakan, 你们是基督耶稣的使者， Anda adalah utusan duta dari Tuhan Yesus. 你要把耶稣的救恩传讲出来。 Dan beritakanlah keselamatan Tuhan Yesus. 无论你在哪里， Dimanapun Anda berada, 透过你的行为， melalui kelakuan kita, 透过你的言语， melalui tutur kata kita, 你要把耶稣基督的福音宣告、宣布出来。 kita harus memproklamasikan akan Injil Tuhan Yesus. 无论你是住在你的家， Baik engkau tinggal di rumah, 你夫妻的关系， 夫妻的关系， hubungan suami istri, 是否在里面也是有显出这个福音的真理、大爱里面来吗？ apakah menyatakan cinta kasih kebesaran dari Injil itu, 或者你父母跟儿女的关系， ataukah hubungan anak-anak sama orang tua, 跟你的同事的关系， dengan teman-teman kerja, 教会里面的关系， hubungan di dalam gereja, 跟社会大众的关系， dengan komunitas, dengan masyarakat. 进入这些团体的时候， Kita masuk ke dalam komunitas yang besar ini, 我们的生命是否有带着一个使命？ hidup kita apakah membawa satu tindakan untuk 密信 misi, 就是把耶稣基督的真理、真爱把它宣告出来。 yaitu memproklamasikan cinta kasih Tuhan yang sejati. 最后一点， Yang terakhir, 第8节主耶稣说： di dalam ayat 8 mengatakan, 因为常有穷人在和你们同在，只是你们不常有我。 karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. 这个是耶稣对犹大所说的。 Ini adalah satu pembicaraan Yesus kepada Yudas. 犹大，你不要拦住玛利亚恩膏我。 Yudas, jangan halangin kepada Maria untuk mengurapi saya. 每一天穷人有在你的旁边， Tiap hari banyak orang miskin di sekelilingmu, 但是我没有常在你当中 tapi。saya tidak selalu ada. 时间剩下短短的时间， Waktu tinggal sedikit. 你要抓住这段的时间 Pegang dengan baik waktu ini 来侍奉我。 untuk melayani saya. 如果这个时间过去的话， Jikalau waktunya sudah berlalu, 就是永远得不着了。 selamanya tidak bisa mendapatkannya lagi. 所以现在你没有抓住的话， Jikalau hari ini engkau tidak memegang dengan baik, 永远就抓不到了。 selamanya tidak bisa mendapatkannya lagi. 耶稣这里告诉我们， Yesus mengatakan,
当耶稣给我们机会侍奉他的话， Waktu Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk melayani 我 Dia, 们要抓紧这个机会， kita harus memegang dengan erat-erat 因为 kesempatan 如果 ini. 机会过去， Jikalau kesempatan sudah berlalu, 他不能够回来了。 tidak mungkin balik lagi. 如果今天4月3号过去， Jikalau hari ini 3 April sudah berlalu, 永远他不会再回来 tidak 了。 mungkin berbalik lagi. 当耶稣给我们机会， Waktu Yesus memberikan kesempatan kepada kita, 我们要抓住这个机会 kita。harus memegang dengan baik. 耶稣说：“我不常在你们当中。” Yesus berkata, saya tidak selalu berada di tengah-tengah kamu. 就是说，不是常常有这个机会， Itu ya, maksudnya tidak selalu ada kesempatan ini. 要现在来主的面前， Hari ini kita datang hadapan Tuhan, 求主真的帮助我们。 mohon Tuhan benar-benar menolong kita. 一位解经家就是 Leon Morris， 他这样说， Leon Morris berkata, 他说机会在我们前面的时候， waktu kesempatan di depan kita, 我们就现在抓住这个机会， sekarang juga kita menangkapnya. 不要让它过去。 Jangan dia berlalu. 我曾经在Muara Karang的地方侍奉上帝， Saya pernah melayani di daerah Muara Karang. 我常常探访一个很老的伯伯， Saya selalu pergi membesuk seorang pek-pek, ya. 比较年老了。 Ya, sudah berusia. 每一次我探访他的时候， Saya tiap kali besuk apak ini, 他一直在那边哭。 dia tiap hari tangis. 我跟他讲，他一直哭。 Saya berkata, berbicara, dia terus nangis. 明天来又是这样子。 Besok datang demikian juga. 我以为他有什么问题， Saya pikir dia bermasalah. 我就问他， Saya bertanya, 我说：“伯伯，为什么你一直哭 Apak kenapa nangis terus?？” 他就回答说 Dia menjawab,：“ 他说他的心非常难过。 dia merasakan dia sangat sedih. ”我说：“为什么难过 Mengapa sedih?？” 他说：“他太慢相信耶稣。 Dia mengatakan dia terlalu telat, ya, terlambat mempercayai Tuhan Yesus. 我已经年老了， Saya sudah tua, 脚没有力， kaki sudah tidak kuat, 手没有办法工作， tangan tidak bisa bekerja lagi. 我才认识耶稣， Saya baru kenal Tuhan Yesus, 我才相信耶 baru 稣。 percaya Tuhan Yesus. 我要传福音， Saya mau beritakan Injil, 我要侍奉上帝 saya，mau melayani Tuhan, 没有办法， tidak berdaya. 所以我的心很难过 Oleh。sebab itu saya sedih. 想到这个事情的时候， Mengingat hal-hal ini, 我就流泪。 saya nangis. 他说我年轻的时候， Waktu saya muda, 人家说年轻力壮， orang bilang masih muda, tenaga penuh, 这钱包充满了钱， kantong penuh dengan uang. 我们可以工作20个小时，一天可以没有睡觉还可以。他说， Kita bisa kerja sehari 20 jam, tidak tidur pun bisa. 但是我花在世界的道路那边， Tapi saya telah menyia-nyiakan semua ini di dalam jalan dunia. 已经过去了， Sudah berlalu, 找不回来了。 tidak bisa kembali lagi. 现在我要侍奉主， Hari ini saya mau melayani Tuhan, 来不及， sudah terlambat. 心里非常难过。 Hati sedih. 各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 当机会在我们当中， waktu kesempatan ada di tengah-tengah kita, 我们要抓住。 kita harus mempegangnya. 主耶稣说 Yesus berkata, 我不常在你们当中。 saya tidak selalu ada di tengah-tengah kamu. 所以耶稣在玛利亚的面前的时候， Oleh sebab itu Yesus di hadapan Maria, 他就抓紧这个机会， Dia 侍奉他，委身于他。 dia memegang dengan kesempatan ini, boleh melayani dia, berdedikasi kepada dia. 当我们要进入这个耶稣受难的日子的时候， Waktu kita masuk untuk memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus, 让我们对主说 bila kita berkata kepada Tuhan kita, 主啊，我要真心的爱你。 Tuhan saya mau mengasihi Tuhan dengan hati yang sejati. 主啊，我要愿意为你委身我的生命。 Saya mau dedikasikan hidup kita kepada Tuhan. 主啊，我要宣告你的大能大爱，让世界归向你。 Tuhan Yesus, saya mau memproklamasikan cinta kasih Tuhan kepada dunia sehingga mereka mengenal Engkau. 如果你有这样的心意的话， Jikalau saudara mempunyai niat hati yang demikian, 我相信圣灵会充满你， saya percaya Roh Kudus pasti memenuhi Anda sekalian, 复兴你的灵命， membangkitkan kerohanian kita, 给你力量侍奉主， memberikan kepada kita kekuatan untuk melayani Tuhan, 走这个有价值、永远价值的道路， menjalani di dalam jalan yang penuh dengan 让我 nilai. 们基督徒的人生 Biarlah kehidupan kita orang Kristen 真的跟世界的人生不一样， benar-benar berbeda dengan dunia, 是荣耀的这个人生。 satu
kehidupan yang penuh dengan mulia. 也是蒙上帝祝福的人生。 Juga berkenan dan mendapat berkat dari Tuhan. 我们低头祷告。 Kita berdoa. 亲爱的父神，我们来到你的面前， Tuhan yang kekasih, kami datang ke hadapan Tuhan. 不是我们先爱你， Bukan kami yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, 但是你先爱我们。 tetapi Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kami. 你为我们死在十字架上， Tuhan, Engkau mati bagi kami di atas kayu salib. 那就是你的大爱。 Itu adalah kasih Tuhan yang besar. 我们要真心来回应你的爱， Kami mau dengan hati yang penuh hati untuk meresponinya. 我们要用我们的真爱来回应你的爱， Kami mau dengan kasih yang sejati kami untuk meresponi cinta kasih Tuhan. 也是要把我们的生命献给你。 Juga kami mau mendedikasikan hidup kami kepada Tuhan. 你的仆人为每一个弟兄姐妹来祷告， Hamba Tuhan berdoa bagi setiap jemaat. 让你的爱充满我们的生命。 Biarlah kasih Tuhan memenuhi kami semua. 我们求圣灵大大充满我们每一个人。 Kami mohon Roh Kudus penuhi setiap kami. 求你垂听我们祷告， Tuhan, dengarlah doa kami. 奉了耶稣基督圣名求， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin.